Bismillahirrahmanirrahim. Waq'atul faradi. Ai hazihi. Nah, waq'atul faradi ialah satu bahasa berlaku peperangi ialah di al-farad, ialah satu tempat, satu kawasan dan satu kampung. Tengok molek budak-budak ni semua. Jangan punuh orang ramai deh. Kau ya dah main punuh orang ramai. Kita tahu dah kita punuh orang ramai, ingat-ingat. Wasara dan telah berjalan ia Khalid ilal faradi gi kepada al-farad. Nah, Khalid pun berjalan ya gi kepada al-farad. Nah, berjalan gi kepada al-farad saat itu. Nah, tiba-tiba tika ni apabila Khalid tu berjalan gi kepada al-farad, wahia dan ia al-farad tu gapo dia farad ni? Deh takhumusy-syami, ialah sepadan ataupun hudud. Kita takhumusy-syam, kita takdirnya ai hududus-syami, ialah sepadan bagi negeri Syam, wal Iraqi dan pula negeri Iraq, lagi pula wal Jazirah dan pula negeri-negeri yang kawasan laut teh, mana dilikungi dengan laut. Kemudian kalau kita tengok sini dia panggil takhumusy-syam, yakni hududus Syam. Nah, kalau kita tengoknya hujung sebelah balik Syam yang sepadan dengan Iraq, ya kawasan kawasan Qamishli. Kalau kita duduk di Suria, nah ya Syam dulu, ya itlaq Syam ni masuk Pak. Nah, Pak. Palestin, Urdun, Lebanon, lagi pula Suria. Tu asal tu negeri asal. Asal sebuah tu Syam, ia makan Pak. Makan Lebanon, makan Palestin, makan Urdun, makan Suria. Tapi learning apabila itlaq kata Syam, ia nak kena pada Suria saya. Tapi kalau kira asalnya sebelum daripada British tu buat bagi. Ia bagi ia yek. Yek negeri Urdun suku, Suria suku, Lebanon suku, Palestin suku. Tapi dulu sebut kata Syam ni, ia makan pak negeri ni, melekat pak negeri ni. Tapi sekarang ni dah sebut kata Syam masuk Suria. Tapi ni atas pada bagi Syam dengan Iraq ni, kalau kita tengok lihat Suria tu, ia nak kena sebelah Qamishli ni, marah, panas. Sebab tu saya ada seorang nama Yusuf Qamishli. Kau duk ngaji dalam sekolah dulu, Yusuf Fort Qamishli. Kalau kita duduk di Suria tu, bandar Suria, nak pergi Qamishli ni banyak ratus kilo. Nak jumpa dengan sepadan bagi Iraq tu, Suria, Syam ni dah. Maka sepadan di hujung tu, maka sepadan tu orang panggil Fort Iraq. Lepas tu situ tu kawasan kampung-kampung tu banyak Fort Kurdistan. Bukan orang Arab, orang Kurdistan. Dah, lepas tu situ tu orang panggil sepadan. Saya ada seorang dua orang duk ngaji dulu di Qamishli, kawasan sepadan bagi Iraq. Lepas tu sepadan bagi Iraq dengan Suria ni, ia sangat panas. Negeri tu ya orang panggil hujung tu panas. Ya kalau kita kira Suria tu Qamishli, lagi pula Lazkiyah, lagi pula Tadmur, lagi pula orang panggil Dir Syarqi. Tu ialah belaka tu. Kemudiannya dia kata wa kanal harru syadidan, dan adalah panas tu bersangat negeri ni, sepadan ni di antara Syam dengan Iraq dan Jazirah ni, ia sangat-sangat panas. Jadi panas yang bersangat lagi pula pada tahun Khalid duduk situ tu. Khalid saat ni tu orang panggil duduk di tengah sepadan Syam dengan Iraq, lagi pula dengan Iraq, lagi pula Suria dan Syami, lagi pula sepadan bagi Jazirah, negeri-negeri yang dilikungi oleh laut ni. Wasyahru, atas pada al-harru. Wa kana syahru, dan adalah bulan tu, bulan Khalid nak pergi ke situ tu. Nak pergi pada sepadan, duduk di sepadan Iraq dengan Suria dengan Syam ni. Dan adalah syahru ni Ramadan. Bulan tu bulan Ramadan, sangat negeri tu sangat terik dah panas. Padahal bulan tu pun bulan Ramadan buat dah. Minas sanati tsaniyata asyrata, daripada tahun yang ke-12. Selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun. Nabi wafat ialah tahun yang 11 daripada hijrah. Nabi wafat. Naik Abu Bakar lebih kurang setahun dah ni. Abu Bakar jadi khalifah ataupun Amirul Mukminin ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun. Kemudian pada tahun dia Khalid ada di mana? Ialah ada di Takhumusy-Syam wal Iraq wal Jazirah. Dah. Lepas tu apabila Khalid ada di sepadan bagi Iraq, sepadan bagi Syam, Khalid buat apa? Buat buka puasa weh. Fa'aftara biha, maka buat buka puasa dengan dia, dengan Takhumusy-Syam.
Ayat ni sepadan bagi Syam dan Iraq ni. Huwa huwa tu dia panggil sebagai dhamir faslin nak menyata dhamir mustati bagi aftara. Baik dah. Huwa Khalid ni Sayuti wal muslimun dan orang-orang Islam pakat buka puasa situ. Wak berbuka puasa kerana Khalid duduk sini ni di sepadan bagi Syam, bagi Iraq, lagi pula Jazirah di dalam bulan puasa. Lepas tu wak buka puasa di kawasan sepadan Syam dan Iraq itu. Wak buka puasa. Aftara ni makna buka puasa lah. Iftar ni berbuka puasa. Khalid sendiri dan orang-orang Islam pada tentera-tentera Islam wak buka puasa di Takhum Syam. Perhati molek makna tu. Dah. Wa kana biha dan adalah dengan dia dengan Takhum Syam, yakni sepadan bagi Syam, ada gapo dia weh. Ketika Khalid pergi saat ni tu negeri yang sangat panas, lagi pula bulan puasa, ada di situ ni jam'un azimun, ada kumpulan perhimpunan yang amat-amat besar. Kumpulan yang besar, orang ramai. Kumpulan yang besar minal fursi, daripada orang Faris. Ada fuak Faris itu. Warrumi dan fuak Rum. Lagi pula wal Arabi dan orang Arab. Pakat dok berkumpul di Takhum Syam wal Iraq ni, berimpung di antara tentera-tentera Faris dan tentera-tentera Rum dan tentera Arab. Situ ramai sangat situ. Ketika Khalid saat itu pergi pada Takhum Syam. Dah. Fuak ni duduk situ buat apa? Daripada tentera Faris, daripada tentera Rum, daripada Arab ni. Ittafaqu hala kaunihim, hal keadaan mereka itu Al-Faris wa Rum ni. Ittafaqu, sepakatlah mereka itu, duk sepakat Aiman. Duk sepakat mereka itu, jami'an, sekalian mereka itu, ala harbil muslimin. Waktu jarah. Tasilan. Ala harbil muslimin, di atas serengeh. Tak tidur seminit tak boleh dah. Ala harbil muslimin, di atas serengeh. Perangai ke nafsu? Perangai ke nafsu? Ala harbil muslimin, di atas serengeh bagi orang-orang Islam. Deh. Makna katanya orang-orang Faris, tentera Faris dan Rom saat ni pula dan orang Arab. Sepakat mereka itu, semula seorang mereka itu di atas nak serai orang-orang Islam. Dah pergi pula. Wa'abbaru, dan wa'iktibar mereka itu, orang Faris, orang Arab, orang Rum, wa'iktibar. Wak kira situ tu, Naharal Furat. Naharal Furat, yakni dikatakan sungai Furat. Sungai Furat, yakni sungai yang berhampiran dengan negeri Iraq dan pula negeri Syam. Orang panggil sungai Furat. Nah, ni salah satu daripada talian daripada syurga Allah Ta'ala juga ni. Dah. Sungai hak orang panggil air mata daripada syurga. Yang pertama, Telaga Zamzam. Yang kedua, air mata yang keluar daripada sungai Furat, daripada syurga. Dan satu lagi orang panggil air yang dok mengalir tamu muka bumi ni, talian daripada syurga ialah sungai ni. Hak dok mengalir dak pai Sudan, dok mengalir dak pai negeri Iraq, dok mengalir dak pai negeri Mesir, hak ni talian daripada air syurga. Mulai tu 3 sungai atas muka bumi ni. Hak air daripada apa? Humi daripada syurga. Humi ya daripada syurga ni 3 ni. Telaga Zamzam dan sungai ni, sungai Furat. Sungai ni tak biasa kering ni. Sungai ni semenjak dulu sampai sekarang tak pernah kering. Air Zamzam semenjak dulu sampai sekarang tak biasa kering. Orang berminum saat ni berjuta-juta wes tahun tu tak kering. Tak kering. Zamzam mana air ke apa? Air kuat yang macam kapal mata dia tu pau tu orang panggil Zamzam. Apa Zamzam? Makna air macam. Macam kuat. Siapa orang minum berjuta-juta tak habis. Kerana apa? Yakni humiya daripada air syurga. Humiya taliya air mata daripada syurga Allah Ta'ala. Faqatalahum Khalidun. Maka menyerangi akan mereka itu. As-salasah. 3 kumpulan. 3 kumpulan. Yakni Faris, Zaidi. Dan pula Rum. Lagi pula Iraq. Lagi pula orang Faris, orang Rum, orang Arab ni. Meserangi Khalidun oleh Khalid, menyerangi akan mereka itu oleh Khalid. Lepas tu wa qatalal musyrikuna,
dan telah menyerangi oleh orang-orang musyrikun qitalan syadidan, sebagai serangan yang amat kuat. Perang nah di antara Khalid dengan tentera bagi Faris, dengan tentera bagi Rom, dengan tentera bagi Arab, sebagai serangan dan perang yang amat-amat hebat, yang amat-amat kuat, bertabur di situ. Habis kat tu. Lakinnahum, tetapi mereka itu as-salasah al-fursa, lagi pula war-ruma, lagi pula wal-araba ni, lam yalbathu, tiada mendiami oleh mereka itu as-salasah, yakni al-fursu, lagi pula war-rum wal-arab, tak ramai molek. Lakinnahum, sungguh kata seragi mari perang di antara Khalid dengan tiga kumpulan Arab, lagi pula Rom, lagi pula Faris ni. Nah, lam yalbasu, tidak mendiami oleh mereka itu ni Faizan. Tidak mendiami mereka itu pada mana? Pada takhum Syam, lagi pula wal Iraq ni. Anin azamu, atau dia panggil an mufassirah. Di dalam kata lam yalbasu. Lagu mana mereka itu tidak mendiami lama pada takhum Syam wal Iraq wal Jazirah? Nak tafsir. Anin azamu, bahawa kalah ataupun kalah mereka itu. Sebab tu mereka tidak mendiami lama. Antika ni bukan an amenasa. Orang panggil an mufassirah. Nak mentafsir pada talakinnahum lam yalbasu. Kenapa mereka tak mendiami pada takhum Syam tu lama? Anin azamu, kalau oleh mereka itu as-salasu al-firaqu. Dah. Ataupun al-firqatus salasa, kumpulan-kumpulan yang tiga tak duk lama, sebab kalah perang dengan Khalid. Kalah, tengok. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Tu yang kata. Suratul Mujadalah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Tu yang kata. Ulaika, bermula mereka itu salsilan. Dengar dah. Ulaika, bermula mereka itu al-firaqus salasatu, kumpulan-kumpulan yang tiga daripada Faris, Rom dan lagi pula al-Arab ni. Hizbus syaitan, mereka itu dikatakan parti bagi syaitan, kumpulan bagi syaitan, puak bagi syaitan. Nah, Furqan. Dengar. Hizbus syaitan ialah parti bagi syaitan dan kumpulan bagi syaitan. Ala, jaga-jaga. Ala tu dia panggil adatut tanbih wal istiftah. Tulis tu. Ala tu dia panggil adatut tanbih wal istiftah. Supaya dengan ayat tu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala macam ni dia panggil adatut tanbih wal istiftah. Ada nak buat gapo, nak wi kesedaran, lagi pula nak wi jaga pada kena kepada kita. Ada tu tanbih, nak wi kesedaran, akakah ataupun alat untuk nak wi kesedaran dan buat permulaan. Ala, jaga-jaga. Inna hizbas syaitan, sesungguh bahasa parti syaitan, kumpulan syaitan, fuak syaitan ni, daripada tiga kumpulan nak kena Islam, nak kena orang Islam, nak serahkan orang Islam di Madinah ataupun kumpulan bagi Khalid ni. Nah, hum, bermula mereka itu hizbus syaitan ini al-khasirun, wugi oleh mereka itu. Mereka itu wugi sangat-sangat lah. Mereka itu tidak ada dalam keuntungan. Tak ada laba, tak ada beruntung, tak ada belaka-laka. Kenapa? Kerana mereka itu duduk berlawan dengan Allah. Serai orang Islam seolah tak serai Allah dan Rasul. Lawan dengan orang Islam seolah tak lawan dengan Allah, lawan dengan Rasul. Sebab tu mereka dikatakan golongan yang sangat-sangat rugi. Golongan yang tak ada laba. Golongan yang tidak ada beruntungnya. Lepas pada tu, thumma amara Khalidun. Thumma ay ba'da qatlihi, selepas daripada menyerang gitu apa? Thumma ay ba'da qitalihi iyyahum, selepas pada berperang nyonya Khalid akan mereka itu. Aida. Thumma ay ba'da qitalihi iyyahum, tadi itu. Kemudian pada menyerang nyonya Khalid akan mereka itu, amara Khalidun. Negara dah. Menyuruhlah oleh Khalid. Khalid pun tita, Khalid pun menyuruh. Birruju' nak terpulang. Klik. Ilal hirati, klik pada Hirah. Khalid pun parah tadi. Kita klik pada Hirah semula.
Hira kita tahu dah dulu kita ngaji dah. Hira ni satu tempat yang ada kawasan dikatakan asimah ataupun negara ataupun ibu kota bagi nak raja-raja Arab daripada sebelah balik Faris itu. Pihak Faris iaitu sebelah balik terjatuh bagi sungai Furat di atas api dengan Kufah. Lepas tu Khalid pun hajak fok tentera-tentera pulang balik pergi kepada Hira semula. Wa takhallafa dan hundur ia. Dan kebelakangnya ia Khalid. Wa takhallafa huwa dan hundur ia Khalid dan kebelakangnya ia Khalid huwa ia Khalid muzhiran hala kaunihi. Hal keadaan Khalid ni muzhiran, mempuzuhi Khalid, melahi Khalid, menerang Khalid annahu bahwasanya Khalid tu fisaqah, yakni pada satu kenderaan dan tutungnya. Nah, jadi makna kata fok ni apabila Khalid serai sebagai serangan yang amat kuat, siapa mereka itu nak duduk taklih di Takhum Syam, mereka tu pun hundur diri. Kalah daripada peperangan, lepas dah tu Khalid pun hundur diri pergi kepada Al-Hira. Muzahir kata dia tu ada pada satu gara. Tutungnya. Agak pasakah ni satu kenderaan daripada kenderaan yang menutung akan dia oleh tentera-tentera orang Islam lah. Lepas tu wa yuqal dan dikatakan. Jadi Khalid Muzahir dia kata dia tu duduk pada satu kenderaan ataupun satu orang panggil kenderaan daripada unta ke kuda masalah. Lepas tu ditanya innahu bahwasanya Khalid ni tawajjaha menghadapi ia Khalid. Ni orang kata ni. Jadi berita tu Khalid ni orang panggil politik dia. Orang panggil politik ataupun kamu Khalid ni. Dah. Dah lepas pada serai daripada Takhum Syam, maka dia berpaling hundur diri pada Hira. Tapi berita tu kata Khalid tu duk menghadapi ke mana? Tapi Khalid naik kenderaan pergi kepada Hira. Bunyi berita lagu tu. Ini plan bagi Khalid dan pulak politik Khalid. Tapi dikatakan bagi Khalid innahu bahwasanya Khalid ni tawajjaha menghadapi ia Khalid ila Makkah gi Mekah. Berita tu tahu Khalid nu lah. Lepas daripada ia pergi kepada Hira, dia mau kata pergi pada Hira, yakni salah satu pada gawa sebelah jatuh daripada sungai Furat daripada Kufah. Berita tu kata Khalid ni tak ada dah sini, menghadap pergi kepada Mekah. Fahajja, maka pergi Mekah buat apa? Fahajja, maka nak mengerja hajilah ia Khalid. Berita tu lah tu. Tapi Khalid tak ada pergi ke Mekah. Tapi berita tu baik, tapi sungguh Khalid tu duduk pada satu orang panggil kenderaan ataupun satu akad tentera. Tapi berita tu baik kata Khalid lepas pada ni tu baik pergi ke Mekah, menghadap pergi Mekah untuk haji. Walahiqa dan menghubungi ia Khalid. Khalid pun mengikuti menghubungi samungi saqatal jaishi. Dia tu mengikut akan satu tutungi daripada tentera-tentera. Tapi berita tu orang panggil fang song fang maka Khalid tu berita tu kata Khalid tu pergi Mekah sebab Fak ni takut pada Khalid. Dia mau takut pada Khalid sebab Khalid ni orang panggil qaid, lagi pula orang panggil pahlawan bagi perang. Orang panggil metap, lagi pula orang bijak dalam perang. Sebab tu buat berita tu kata Khalid pergi kepada Mekah. Fak ni dia takut pada Khalid seorang ya, sebab Khalid ni bijak dalam peperangan. Tapi Khalid Sunguti tu tak ada pergi sana untuk mengikuti akan satu tutungi dan pula masalah kenderaan bagi tentera. Qabla an tadkhulu, sebelum daripada masuklah ia saqatul jaish. Yakni tutungi ataupun kenderaan daripada tentera belum pada masuk Al-Hira. Berita tu baik kata Khalid pergi ke Mekah dah. Wa hadza, dan bermula ini ni ma zukira min amrihi birruju' ila Al-Hira. Barang yang tersebut daripada suruh Khalid kembali pada Hira. Lepas tu berita tu ayat kata Khalid tu pergi ke Mekah. Gharibun jiddan, pelik ia. Gini. Wa haza, dan bermula ini mazukit min amrihi birruju' ila Al-Hira thumma tawajjaha ila Makkah. Klik pada Hira. Lepas tu Khalid tu menghadap pergi pada Mekah ni. Gharibun jiddan, pelik sungguh berita lagu ni. Kenapa boleh kata pelik? Libu'dil masafati, kerana jauhlah oleh perjalanan ni dan jarak ke di antara Hira dengan Mekah. Payah ni. Ni Mekah. Ni kita Hira ni. Ni Mekah dulu ni. Tengok molek. Ni Iraq, ni Mekah. Lepas tu perjalanan ni masafah di antara Harif. Mu tengok molek Harif. Kati dia. Ni Mekah, ni Iraq. Kamar dia berapa ribu kilo perjalanan ni? Beribu-ribu kilo.
Jadi selepas daripada Khalid serahkan Takhumus Syam, yakni sepadan bagi Iraq, sepadan bagi Syam, lepas pada tu Khalid pun hundur diri. Hundur diri duduk di Hira, pergi tak kontak di Hira. Tapi berita tu baik kata Khalid tu gawa, pergi gawa menghadapi kepada Mekah nak buat haji. Hakikat dak li Khalid duk turut lik belakang bagi kenderaan bagi tentera. Lepas tu berita tu baiklah ni pelik tak? Pelik sekali. Kerana orang panggil perjalanan masafah jarak ke masa Allah kita kata gawa Hira dengan Mekah ni beribu-ribu kilo. Kalau kita kira Syam dengan Mekah tu beribu kilo, Iraq yo le sana lagi. Ni kita tahu ni Syam. Ni Mekah. Mekah duk pucuk ni. Ya mari ke Madinah. Madinah ya mari ke masuk Urdun. Lepas Urdun ya masuk Syam. Palestin duk ni. Iraq duk hujung ni lagi. Kamar dia berita tu baik kata masa Allahnya Khalid tu baik pergi ke Mekah tu. Berita ni pelik sangat-sangat. Kerana jauh berjarak ke dan pula berjalan ni. Habis kat tu. Lepas pada lagu tu. Lepas daripada Khalid tu serai dah Takhumus Syam berjaya. Sarfu Khalidin ila Syam. Berpaling. Aihaza ini ni. Sarfu Khalidin. Berpalinglah oleh Khalid. Tengok molek weh. Ila Syami. Pergi kepada Syam. Pergi kalah je saya jelat. Sarfu Khalidin ila Syam. Berpalinglah oleh Khalid pergi kepada Syam. Tu. Wa fi zalikal waqti. Dan sambil pada dimana kita waktu. Sarafa Abu Bakrin. Nak kecek baik nak ngamu pergi pahal. Nak kecek baik nak. Nak kecek baik ayah nak. Ya tak? Tak kat pahal kira nak apa. Sarawa fi zalikal waqti dan sampai pada dimakan waktu sarafa Abu Bakrin berpaling oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun memaling. Sarafa Abu Bakrin memaling oleh Abu Bakar Khalid bin al-Walid akan Khalid ibn Walid, tapi Khalid jika ni berpaling daripada Hira mari pula kepada Syam dah. Patu menyuruh oleh Abu Bakar suruh Khalid tu berpaling an harbil Iraqi daripada menyerangi akan Iraq. Maka buat kata hai Khalid atas surat pada Khalid berhentilah daripada serai akan Iraq, berhenti dulu. Berhenti dulu Takhumus Syam wal Iraqi wal Jazirah. Khalid perai serai siapa dapat kebeningi maka surat mari sebelah daripada kerajaan Abu Bakar daripada Madinah Al-Munawwarah royak suruh Khalid tu berpaling berhenti dulu daripada serai akan Iraq. Wasayyarahu dan memperjalani ia Abu Bakar akan Khalid ibn al-Walid berjalan ila Syam pergi pada Syam. Surat mari suruh Khalid berpalingkan kontab berpaling daripada tentera yang sekali dengan Khalid daripada Iraq pada daerah serai Iraq. Maka Abu Bakar pun beri kemudahan perjalanan berikan fikrah pada Khalid suruh berpaling gimana ila Syam kepada Syam. Kenapa? Abu Bakar atas surat mari pada Khalid suruh Khalid tu paling daripada Iraq pergi pada Syam. Madadan kerana menolongi, kerana membantui Khalid li juyushil muslimin bagi tentera-tentera Islam supaya Khalid tu menolongi akan tentera-tentera Islam hunaka di sana. Mana di sana? Yakni fi Syami. Supaya menolongkan tentera-tentera hak yang ada di Syam sana. Fastakhlafa maka menutup ganti ia. Ia Abu Bakar. Ala jaishil Iraqi di atas tentera Iraq. Dulu Khalid dia bercara sana di Iraq, di Kufah, di kawasan Iraq, di kawasan mana lagi? Daumah dulu tu. Khalid lah dia bercara masa tu. Lepas pada tu Abu Bakar pun menutup hati. Tukarkan dari orang dia bercara tentera di Iraq sana tu. Siapa dia pula bercara sana? Al-Muthanna ibn Harithah Asy-Syaibaniyah. Abu Bakar pun tukar dulu. Khalid dia bercara di Hira. Khalid dia bercara di mana lagi? Dia bercara di Hira. Dia bercara di Ambar. Dia bercara Ainat Tamar tu. Khalid dia bercara di kawasan masa tu. Lepas tu Abu Bakar tukar daripada cara di Iraq. So Khalid paling mari kepada Syam untuk tolongkan tentera-tentera Islam yang ada di Syam. Lepas tu ganti orang dia bercara di sana Al-Musannah Ibn Harithah Asy-Syaibaniyah fa'aqama maka mendiami ia ia Khalid. Khalid pun mendiami ia Khalid bil Hirati dengan Hirah wa azkal uyuni
wa wad'il musallaha. Ada. Fa aqama, maka mendiami. Khalid belum pada dia saat ni siapa suruh pindah pergi pada Syam, duk mendiami ia di Hira Samudra. Mendiami bermukim di Hira Samudra, nak berpindah pada nak Hira, nak mari pada Syam. Wa azkal uyun, dan sebersih-bersih daripada pandangan. Khalid pun nah Abu Bakar titah mari, bahasa pandang ini pun comel. Lagi pula sebersih-bersih pandangan, sebersih-bersih daripada tilik ke bagi Abu Bakar. Khalid pun nampak lagu tu. Lagi pulanya wa wad'il musallahati, dan Khalid pun letakkan alat senjata dia. Tak, nah berhenti dulu perang. Sebab Abu Bakar suruh berhenti dulu, jangan duk serai lagi masalah Iraq. Maka Iraq tika ni aku nak letaknya al-musannah sebagai ganti engkau hi Abu Bakar. Nah, hi Khalid. Maka Khalid pun mendiami, letakkan alat senjata, berhenti seraikan Iraq. Nah, lepas tu wa alima maliku farisin. Dah. Lepas pada tu tahu oleh kerajaan Ilha. Wa alima maliku farisin, dan telah mengetahui oleh raja bagi Faris. Siapa dia? Syahrirani. Raja Faris yang bernama Syahriran ibnu Azdashir. Tahu apa? Birahili Khalidin, dengan kata berpindah dari Khalid daripada kawasan Iraq mari kepada Syam. Kemudian kerajaan dan raja bagi Faris itu tahu. Kemudian Syahriran itu tahu kata Khalid berpindah daripada kawasan Iraq, daripada Hira, daripada sejatuh dan daripada Sungai Furat mari pada Syam. Lepas tu fawajjaha, maka menghadapilah ia Maliku Faris. Syahriran pun menghadapi ilal musannah, gi pada musannah hak sebagai gantikan Khalid bicara kawasan Iraq. Maka menghadapi oleh Syahriran gi kepada musannah jaishan aziman, akan tentera yang amat-amat besar. Kenapa? Yaquduhu, nak membalaslah akan dia akan musannah tu oleh Harmaz. Supaya bunuh balahkan akan musannah tu oleh Harmaz. Sebab orang-orang Faris tu mati banyak dengan orang Islam, maka ni nak balas dendam, nak bunuh balah. Kat tu dulu waqatu Babil, kat tu dulu. Kami kata wallahu alam. Lepas tu dia katanya bismillahirrahmanirrahim, allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Dah. Ini dia bercarakan orang yang masuk di dalam masalah khitab amar. Khitabullah, yakni khitab Allah Taala, pesing amar dan pesing nahi. Wa ma la yadkhul, dan pula orang yang tidak masuk dalam khitab Allah, khitab amar dan khitab nahi. Waqal, dan berkata ia musannif. Kata musannif lagi, ma la yadkhul. Musannif kata barang yang tidak masuk di dalam khitab Allah, yakni khitab Allah, tuturan Allah kata aqimus salah ataupun la taqrabus salah. Masalah tambihan, kerana nak menjaga dan nak beri kesedaran. Perhati molek. Nah, payah sikit ni, nak perhati molek. Tambihan, kerana nak beri kesedaran dan pula beri jaga pada kita ni, ala annaman lam yadkhul, di atas bahasa mereka yang tidak masuklah ia fi khitabit taklif, di dalam khitab taklif. Tuhan kata aqimus salah. Dalam aqimus salah tu masuk siapa atik? Masuk orang yang berakal. Lagi pula orang yang berakal tu kena dia tu Islam, dia tu Muslim. Kalau berakal, kalau dia tu tak ada Islam, tak ada Muslim, maka khitab itu tidak masuk di dalamnya. Dia tak masuk dalam tu orang gila, tak masuk dalam khitab aqimus salah. Kenapa? Kerana dia gila, tak ada akal. Kan? Ala man la yadkhul ala anna man lam yadkhul fi khitabit taklif, di atas bahasa mereka yang tidak masuklah ia di dalam khitab Allah, dalam khitab taklif, khitab tekanan. Orang panggil tekanan berarti daripada Allah Taala. Laisa, tiadalah ia man ini fi hukmi zawil uqul, pada hukum bagi yang tiada, pada hukum yang mempunyai akal-akal. Makna kata orang yang tidak ada masuk, yang tak masuk dalam khitab Allah, dia tu tidaklah ia di dalam hukumi bagi orang yang berakal. Makna kata orang tak berakal, tak punya akal, dia tak masuk dalam khitab Allah, seperti orang lupa, ataupun orang gila, ataupun orang pitai, ataupun orang tidur. Ni dia tak masuk dalam khitab Allah. Tengok lagi. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala. Buka kita dah tengok molek weh. Yadkhulu, masuklah ia fi khitabillahi ta'ala, di dalam khitab Allah Ta'ala ni, al-mu'minun, oleh orang-orang beriman. Ni orang panggil allazi yadkhulu fi khitabillah, ataupun allazi yadkhulu fi khitabil amri.
Di dalam fil amri wan nahyi ni orang ni masuk. Siapa dia? Yang masuk dalam tuturan Allah, dalam khitab Allah amar ataupun nahi ni. Al-mu'minun, oleh orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman ni? Al-mukallafuna, yakni orang-orang mukallaf mereka itu. Apa mukallaf? Yakni orang yang ditekani ataupun diberati akan dia tu oleh Allah Ta'ala. Dah. Wahum, dan bermula mereka itu al-mukallafun. Siapa dia? Perhati molek. Al-aqiluna, ialah orang-orang yang mempunyai akal. Orang ni ada akal. Orang ni tak punya akal. Orang ni sepenuh. Orang panggil akal dia waras. Akal dia sepenuh. Akal dia sempurna. Makna mukallaf ni orang yang berakal. Al-balighuna, lagi pula dia tu orang yang balik umur sampai 15 ataupun tak sampai 15, yang mimpi, yang ngiga umur 13 tu ngiga dah mimpi dah. Maka nama orang ni orang mukminun, orang beriman pada Allah, dan pula dia tu mukallaf, orang yang diberati akan dia oleh Allah dengan semaya. Orang yang diberati akan dia dengan khitabnya suruh ialah suruh puasa. Mana orang ni ditekani oleh Allah dengan kata puasa, suruh semaya je. Deh. Kama dia mukallaf ni al-aqilu al-balighuna ghairas sahina. Kata dia saat ni tu bukan daripada orang-orang yang lupa mereka itu. Dia bukan daripada orang lupa. Kalau dia tu pesing orang lupa, orang hanyut, orang ni tak termasuk dalam khitabil amar. Tak termasuk dalam khitab Allah nama amar ataupun nahi. Dia tu orang lalai, lupa. Ya ada juga orang jenis lupa, semua duk lupa dah. Belum ada tu molek kau duk ngaji pondok lepas tu dia lupa, kecek sore tak watak. Nama tak gila tak ada gila tapi dia lupa. Lupa ke diri, kadang-kadang pakar tidak tu dekat-dekat dengan gila dah lah. Dah, pakar kain tidak atik, kadang senyum sore, suka sore, kadang kecek sore. Orang ni tak termasuk dalam kitab Allah yang bernamanya amar ataupun nahi aqimus salah. Masuk tak? Di bawah kitab tu masuk ke tak? Di bawah tekanan tu tak masuk. Orang yang lalai ataupun lupa. Wa yadkhulul inathu. Tengok weh Zaidi. Dan masuklah oleh perempuan-perempuan. Orang Tino pun masuk juga dalam kitab Allah. Termasuk orang Tino ni fi khitabiz zukur, di dalam khitab bagi lelaki. Makna kata Allah Ta'ala sebut laki-laki, maka taglib ketika tu masuk ke Tino ni. Tengok ni. Tengok sepuan ni. Ni orang panggil Tuhan khitab ke jatah ni. Tengok ni, jatah ni. Aqimus solah. Ni. Akimu ni mana? Ni tengok wa. Wa ni orang panggil wa ni dalatun ala zukur ni. Wa ni orang panggil wa dhamir jamak. Dhamir jamak wa jama'uz zukur. Nah, wa ni orang panggil wa tunjuk di atas perhimpunan orang lelaki. Sebab ni wa ni dalatun ala jama'atiz zukur. Tunjuk di atas lelaki. Kama dia Tuhan cerita, Tuhan suruh aqimus solah orang jatah. Kama di dalam orang jatah ni taglib termasuk juga orang Tino. Faham tak? Tuhan kecek ni ku aqimu mu ni waw ni panggil waw dhamir jamu ataupun dia panggil waw tunjuk di atas jama'atiz zukur, di atas perhimpunan lelaki. Pas Tuhan tak ada sebut ke Tino suruh semaya. Kalau kita iktibar sawa dhamir jamu. Dhamir jamu apa? Jama'atiz zukur. Jamu tunjuk kita laki-laki. Pas sini ni termasuk juga di bawah dhamir jamu ni oleh ke apa? Al-inas, termasuk sini ni perempuan tu orang panggil di atas jalan ala sabilit taglib, di atas jalan benih. Faham tak? Tu dia. Kama dia masuk orang Tino dalam khitab bagi laki-laki. Ilham bihukmit tabai, dengan jalan bagi turuk. Jalan turuk. Turuk para puan bagi orang Tino. Tengok. Khitabullah. Ni masalah cara kita ada cara masalahnya. Nah, orang yang masuk di dalam khitab Allah, masuk dalam suruh Allah, masuk di dalam berarti Allah. Tengok mulai. Bahasa allazi yadkhulu wallazi la yadkhul. Tahta khitabillah, yakni khitabit taklif al-amri wan nahyi. Jadi makna kata orang hak masuk di bawah khitab Tuhan kata al-amr, yakni aqimus salah ataupun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Difardu ke atas kamu puasa. Maka orang masuk di bawah titah al-amr ataupun di dalam nahi tegah Allah Taala ataupun masuk di bawah khitab yang berarti oleh Allah Taala ke atas mukallaf ni wallazi la yadkhul, dan orang yang tak masuk dalam khitab.
Orang ni tak semaya, tak ada apa, tak berdosa. Orang ni tak puasa, tak ada apa, tak berdosa. Kerana dia tak termasuk di bawah khitab suruh. Ataupun tak masuk di bawah khitab larang. Mana tengok? Allazi kita satu yadkhulu fi khitabillah. Orang yang masuk di dalam cakapan Allah, di dalam tuturan Allah, di dalam tekanan Allah, di dalam berakti Allah, suruh buat ataupun larang. Allah Taala akan dia jangan buat ataupun buat. Masuk dalam khitab ni, dalam tuturan ni. Siapa dia? Al-mu'minuna. Orang-orang yang beriman dengan Allah, orang ni yang masuk di bawah kita. Mana dia kena buat? Apa di kita? Kita ngaji dah amal, amal pasti kena buat. Selama mana tak buat kan kita al-ma'muru bihi, selama tu orang panggil uhdatul amri, tak lepas daripada seorang itu pada zimmu dia. Kemudian al-mu'minun, orang-orang beriman ini termasuk di bawah kita amar ataupun di bawah kita bagi an-nahi. Siapa dia al-mu'minun? Al-mukallafun ialah orang-orang dimukallaf macam kita ni. Buat siapa umur 15, lagi pula aqil, lagi pula balik, kalau tak semaya, mana tak kita tak lepas. Tak lepas daripada tututan, tak lepas daripada zimmah kita, daripada suruhan Allah. Khitab Allah na, Tuhan aqimus salah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka khitab tu harap, khitab tu suruh tah kita. Kita nama apa? Mukmin, orang beriman dengan Allah. Kita nama mukallaf, orang yang ditekankan oleh Allah suruh semaya, suruh puasa, suruh keluar zakat. Kita masuk di dalam khitab ni. Mukallaf siapa dia? Wa hum al-aqiluna al-balighuna. Orang-orang yang ada akal. Macam kita ada akal, tak reti tak? Ni cuma ni cuci, hak ni busuk, hak ni tak busuk, hak ni kotor, hak ni tak kotor, hak ni molek, ni tak. Pandai tak? Semua reti lah kau. Kalau tak reti, ni orang panggil orang bodoh ni. Ni kawan, ni kalah. Ni kawan ni, ni telefon. Boleh royak. Ni telefon, ni kalah, ni WhatsApp. Ni orang cidik lah ni. Kali nak beza tak boleh kalah dengan telefon. Ni orang panggil orang bodoh. Orang ni tak diwajibkan dia semaya. Tuhan wajib di atas seorang tu semaya, orang cidik. Orang boleh beza cuma cuci. Orang boleh beza busuk dan bau sedap. Orang boleh beza ni jenis makan ni bukan benda tak makan. Benda ni benda makan, benda cuci. Benda ni tak boleh makan. Dia boleh beza. Orang ni nama kata orang cerdik. Maka sebut kata orang cerdik, dia kena buatkan apa yang disuruh dititah oleh Allah. Dia termasuk di bawah khitabillah, tuturan Allah dan khitab Allah Ta'ala. Maka kita cerdik lah kau ni. Cuba wit haid makan, kira. Makan ramai. Okey. Kalau mu tak akan mu cerdik tak? Kalau mu tak jadi orang bodoh ke, orang bodoh, orang tua-tua hak nyanyuk-nyanyuk. Tai ya ya mai, ya lambung. Mu ya tak tip ya, tak ya. Sebab tu orang tua wajib dak tika dia semai dia nyanyuk tu. Tai ya ya mai, kadang-kadang ya buh lakan, ya kadang ya lomo di muka ya. Cidik dak tika ni. Tika ni orang panggil orang nyanyuk, orang lupa. Maka orang nyanyuk, orang lupa macam orang tua ni, maka tak wajib dah tika ni atas dia tu semaya. Kitabullah tika ni lepas daripada kerana dia nyanyuk. Tahta kita tak nyanyak boleh beza lagi. Apa demo? Nah, we makan tik tupang ke tak? Demo boleh beza tak? Cuma nari, cuma. Dah. Bau busuk boleh beza tak? Ni orang panggil jadi al-balighun, orang siapa umur 15. Orang 15. 15 cukup time. Tahun ni ambil tahun daripada dia beranak, ambil daripada wang ke dia siapa lah ni 15 tahun cukup. Maka orang ni termasuk di bawah khitab, termasuk di bawah tekengi Allah Ta'ala, tekengi al-amru wan nahyu, suruh dan titah. Lagi pula dia bukan lupa. Tak ada lupa. Orang ni tak lupa. Nah, dia boleh beza ni cuma, ni cuci, ni jenis makan ni mena makan. Hak ni tokar batu. Makan tokar batu kau. Makan tokar batu. Kalau masa budak-budak makan tak? Itu orang panggil ke apa? Itu bata merah. Makan akan umur. Makan berah itu Yusri. Makan berah. Makan berah apa nampak pucat apa? Makan berah. Makan berah ke makan nasi? Makan nasi, makan berah apa pucat apa? Iaitu orang mukallaf, yakni orang yang berakal lagi pula sempurna dan waras akalnya dan sampai umur 15 tahun cukup ataupun 13 tahun dengan ahlam, dengan bermimpi keluar mandi. Dia umur 15 tak apa, tapi dia mimpi dah umur 13 keluar air mandi. Pecah timnyok. Nak bola buah tu nak bola turun jatuh ke gedung pecah timnyok. Orang ni siapa orang ni? Walaupun umur 15 tak apa lagi tapi 13 pecah timnyok. Ya 15 ya. Pada. Berapa kali timnyok pecah? Lebih sikit ada pecah timnyok ke dah? Dah ke tak ada bau dah. Pecah ke dah? Pecah dah. Merang halus lu tak pecah. Mana?
Wa yadkhulu tahta khitabillah al-inas. Termasuk di khita Allah Ta'ala al-inas. Orang tina. Orang tina ni pun masuk di khita Allah. Tapi fi khitabiz zukur. Termasuk di dalam khitab lelaki. Makna kata Tuhan kata aqimus salah sungguh tina pada orang lelaki-lelaki. Tapi orang tina termasuk kata ia tu wajib semaya kerana termasuk dalam khitab orang jantan. Dengan hukum ikuti. Orang tina orang panggil orang yang turut lelaki. Makna orang yang ikut laki-laki. Apabila seorang laki-laki, ya ada orang tina, ada bining dia. Maka orang tina ni masuk dalam khitab Allah di atas jalan ikuti, di atas jalan terlib, di atas jalan benih. Allah Ta'ala kata, aqimus salah, mendiri oleh kamu. Maka kamu tika ni wadamai jamuk, tunjuk tah laki-laki. Tapi nak juga laki-laki ni, orang tina. Para puan. Makna para puan termasuk dalam aqimus salah, di dalam khitab Allah, secara ikut dan turut bagi laki-laki. Supaya kita pok ke anak turut lah pok kau tu anak turut kau tu pok kedah anak kedah orang tina pun turut laki-laki wajib semaya maka turutlah orang tina masuk di dalam kata wajib kita kena semaya maka titah Allah Taala orang tina pun dicita dengan secara attaba secara ikuti dan pula turutkan lelaki dia panggil khitab orang tina termasuk di dalam kata wajib kerana bihukmi tabai hukum ikuti laki-laki. Nah, sebab tu orang tina kena turut jatuh, patut orang tina benih pada jatuh. Saya tu orang tina itu imeh. Boleh hadir tu imeh? Tak boleh hadir walaupun tu imeh. Orang tina pikul gas tak boleh hadir tu imeh nah. Apa tina nolu nah kelang yo lah tu pok kelang-kelang. Tapi orang tina tengok foto nak kata jatuh nak edit email kita jadi mak musah nak maya. Jawab kata tak sah semaya kita sebab ia tina. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lepas tu di akhir zaman kalau orang tina tu gagah, orang tina tu kuat dia jadi email tak sah sama tina tu boleh. Ngak orang jatuh tak boleh sebab orang tina ni dia kena turun bagi orang jatuh semua. Dia kena duk bawah mo dia. Pada mu naik atas dia. Cau. Dapat tu orang panggil hak tak masuk di dalam khitab Allah Ta'ala wahum gawahum as-sahun yakni orang lupa tiada masuk dalam titah tak masuk titah al-amr awin nahyi kana iaitu orang sahih lupa nyanyuk maka di atas dia tiada wajib semaya di atasnya selama mana dia lupa selama tu orang panggil tak wajibkan semaya ke atasnya sebagai tua kita umur 70 90 ataupun umur 100 lupa birah mai tahik ai kecing selerak tabak pun itu ni maka tah dia tu wajib dak semai jawab tak wajib dak ketika tu pada tu kamar dikata wallahu alam bismillahirrahmanirrahim wal asanu fi na'ti jam'i taksir al jam'u tengok dan bermula yang terlebih elok terlebih comel pada na'at jamak taksir na'at sababi tapi jamak taksir itu wal ahsanu dan bermula terlebih elok fi na'ti jam'i taksir pada na'at hak jamak taksir ni na'at sababi hak jamak taksir dah al jam'u ialah kena jamak juga mana tengok na'at sababi hak jamak taksir maka comelnya sebelah balik gawa dia yakni sebelah balik gawa sebelah balik marfu' ia pun kena jamak taksir tengok nahwu marartu bi rijalin qu'udin ghilmanuhum tengok ni Kama dia molek pada na'at hak jamak taksir, yakni na'at sahabat jamak taksir, maka al-jam'u dijamu akan gawa. Dijamukkan gawa dia, yakni akan marfu'uhu gitu. Al-jam'u ay jam'u marfu'ihi. Dijamukkan marfu' dia kata. Lagu nak tengok. Nahwu tengok misalnya, marartu bi rijalin. Lalulah oleh aku kok tepi beberapa segala laki-laki. Aku lalu gi kok tepi laki-laki. Laki mana? Qu'udin ghilmanuhum, yang duduklah oleh segala hamba-hamba mereka itu. Jadi ghilman tu nak pakai hamba pun boleh, kanak-kanak pun boleh. Qu'udin ghilmanuhum, yang duduklah oleh hamba-hamba mereka itu ataupun kanak-kanak mereka itu. Manakah na'at sababi? Qu'udin. Qu'udin na'at sababi. Na'at pada kata rijalin, sifat pada rijalin. Kama dia qu'udin tu dia panggil na'at sababi jamak taksir, maka comelnya pada man'uk dia pada marfu' dia mana? Ghilman tu wari dengan jamak juga. Amaratu bi rijalin qu'udin ghilmanu. Habis kat tu. Wala yalzamu fi sababiyyi, dan tidak lazimlah pada na'at sababi fi sababiyyi ay fi na'ti sababiyyi. Tak lazim, tak pasti pada na'at sababi ni fardu. Tak lazim pada na'at sababi ni gawa dia ayat ba'ahu
oleh bosa mengikutilah ia na'at sababi. Hu akan dia akan man'u tahu. Na'at sababi tak pasti ikut akan man'u dia saat ni. Fil khamsatil baqiyah. Yakni pada 5 yang apa ya? 5 yang tinggal lagi. Nah. Adalah. Baik. Pada 5 yang tinggal lagi mana? Wahia dan ia al-khamsatul baqiyah. Tak ada kena turut weh. Tak lazim turut. Tak lazim ikut akan man'u dia. Al-ifradu. Tak ada kena turut tertengah mufrad sama mufrad. Turut na'at sababi. Kena turut mufrad sama mufrad dengan masalah man'u dia. Tak. Wa tasniyati dan tasnyah. Pada pihak sama-sama tasnyah pun tak ada kena turut. Wal jam'i pun tak ada kena turut. Wa tazkiri pada muzakkar sama muzakkar pun tak ada kena ikuti. Wa ta'nisi dan pada ta'nis pun tak ada kena ikuti. Hak na'at sababi kurang suknya kena ikut 2 pada 5. Yakni rafu' nasab jar ambil sa. Makrifah nakirah ambil sa. Tu ya. Adapun pada pihak na'at saat ni tu kena ikut bagi man'u dia sama mufrad ataupun sama tasnya sama jawab. Hak tu tak pasti mengikuti akan man'unya. Ataupun muzakkar muannats pun tak pasti. Kenapa? Li'annahu kana bahwasanya lah. Dia lari 3 terik dah. Ya Allah lah. Lari 3 terik masuk dalam royak fa'al luar masuk terik dah. Li'annahu kana bahwasanya. Kalau sa'anna tasababiyah. Fil makna pada pihak makna. Karena bahasanya anak tasababiyah ni fil makna pada makna na'tun lil marfu'i, dia tu na'at bagi al marfu'i bihi, dia tu na'at bagi marfu'. Jadi pada hakikat na'at ni dia tu na'at bagi marfu' dia bukan na'at bagi man'u dia. La lil jari alaih, dan tidak berlaku apa la lil jari alaih, ai laisa na'tan fil makna lil man'u. Dia tu bukan na'at bagi man'u. Tu nak la lil jari alaih. Tidak berlakulah ia na'at alaihi ai alal man'u. Mana nak? Ai laisa na'tan fil makna lil man'u. Dia tu bukan na'at bagi man'u pada hakikatnya. Pada makna bukan na'at bagi man'u. Dia tu na'at bagi marfu'. Misal lagi kan datang. Walidzalika, dan kerana dimakan itu, ai li ajli kauni fil makna na'tan lil marfu'i bihi la lil jari alaih, summiya dipernamu akan dia akan an-na'tu sababiyyu. Dia tu dinamakan apa? Sababiyan, nama tersebab. Na'at sababi dinamakan na'at yang tersebab. Bersakut pau. Kenapa dinamakan na'at sababi tu na'tan sababiyan? Dinamakan sababi, nama tersebab dan bersakut pau. Likaunihi, kana keadaannya, keadaan na'at sababi ni. Deh. Qaiman, berdiri ia dan adalah ia. Fil makna, pada makna. Bisababi, dengan bersangkut paut dan tersebab. Mana? Wa huwa al-mudhafu ila dhamiril man'ud. Dia tu di sana kepada dhamir man'ud. Dhamir yang rujuk daripada man'ud. Kama masalna. Ay kama masalnahu. Nah, seperti barang yang kami saat ni sebutkan akan dia. Misalkan dia. Tengok. Lah. An-na'tu sababi ialah na'at sababi. Tengok. Wal ahsanu fi na'ti jam'it taksir. Nah, terlebih elok, terlebih comel pada na'at sababi. Yakni na'at hak jamak taksir. Al-jam'u ay jam'u marfu'i. Maka comelnya pada na'at sababi hak jamak taksir. Nah, masalah na'at sababi hak jamak taksir, maka comel juga pada marfu' dia tu kita jamak. Lagi ni tengok. Nahwu marartu birijalin qu'udin ghilmanhu. Nah, marartu kita tak qu'udin ni na'at sifat pada rijalin. Mana kita kata na'at ni? Na'at ni jamak taksir. Na'at ni na'at sababi pada rijalin. Marartu birijalin qu'udin ghilmanuhum. Telah lalu oleh aku ke tepi beberapa orang laki-laki yang duduk. Siapa ya? Ghilmanuhum. Oleh segala hamba-hambanya. Tengok. Qu'ud dikata na'at sababi. Lagi pula dia tu jamak taksir. Maka comel juga pada masalah marfu' bagi na'at sababi. Kita jamak taksir juga jamak ke? Kita jamak taksir juga bagi ke? Bagi marfu'nya marfu' bagi na'at sababi. Kemudian na'at sababi ya tawan na'tu sababi na'tun lil marfu'. Na'at sababi ya na'at bagi marfu' dia. Dia tu dia panggil mengsifati bagi marfu'. Bukan ya sifat bagi ke? Bagi man'u dia.
La lil jari alai, tidak berlaku iaitu bukan na'at bagi marfa man'u dia saat itu pada makna. Jadi sebut kata na'at sababi, dia ni na'at bagi marfu'nya. Salah tak? Marartu birijalin, lalu oleh aku tepi laki-laki yang duduk oleh. Dia duduk menyata. Duduk oleh segala hamba. Makna sifat ia tu, na'at ia tu, ia klik kepada apa? Marfu' dia. Ia tak klik kepada man'u dia. Salah-salah nak menyatakan sifat duduk, yakni akan hamba-hambanya. Tak ada nak menyata sifat duduk pada masalah man'u dia. Sebab tu dia tak panggil na'at bagi man'u, na'at bagi marfu'. Tapi sungguh kata dia tu, bukan kata makna kata bukan na'at bagi man'u, tapi dia ada sababi. Dia ada apa? Sababi. Ada tersebab. Yakni sekurang-kurang perkara yang bersangkut paut dengan man'u. Sungguh kata qu'udin, dia bukan na'at bagi rijalin pada makna. Tapi ada perkara yang bersangkut paut sekurang-kurang. Yakni domi yang rojok klik pada rijalin. Lalu oleh aku, kok tepi laki-laki yang duduklah oleh segala hamba-hamba, mereka itu hamba bagi rijal. Makna sini orang panggil, ada juga perkara sekurang-kurang bersangkut paut na'at dengan ma'u ialah dhamir yang rojok klik kepada man'u. Walaupun kita kata na'at tika ni bukan na'at agak, na'at baginya man'u tapi na'at baginya agak. Marfu' dia. Tengok kan, na'at bagi marfu' kan? Marartu birijalik. Duk menyata sifat duduk tu lelaki kan hamba. Lalu oleh aku kok tepi laki-laki yang duduk oleh segala hamba. Makna sifat duduk ni menyata segala hamba. Sebab tu dia panggil pada makna dia sifat bagi marfu' dia, bukan sifat bagi man'u dia. Tapi walaupun tak apalah, dia tu tak ada sifat bagi man'u, tapi ada juga sekurang-kurang sabab, sekurang-kurang pucuk senih. Boleh kata dia tu na'at pada rijal, yakni domain yang ada pada gilman tu rojok klik kepada man'u dia. Tengok. Wal ma'arifu sittatun, dan bermula segala ising-ising makrifah. Tulis kita. Adik. Wal ma'arifu ay wal asma'ul ma'arifu. Dan bermula segala ising-ising makrifah. Sittatun ialah ada ni. Dalam Azhari sebut ising makrifah ni. Ada pun masalah isim makrifah dalam nahwu, dalam mata jamiah, ia kata 5. Cuba kita tengok dalam mata jamiah sana. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Kita tengok mata jamiah. Mata jamiah kata isim makrifah ada 5. Hak Abdullah San Hajata. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan bermula isim makrifah 5. Tapi dalam Azhari, ia sebut kata ni. Ia tambah isim mausul. So lagi tengok. Wal ma'arifu, dan bermula segala ising-ising makrifah. Sittatun ialah ada ni. Al-awwalu, al-gapa asyai'ul awal, bermula suatu yang pertama ataupun ising yang pertama. Al-awwal al-ismul agapa ismul ma'rifatil awal, isim makrifah yang pertama. Tu kita al-awwal al-ismul awal, yakni ising yang pertama, yakni ismul ma'rifatil awal. Gapo dah? Al-mudmaru, yakni ising dhamir. Apa dhamir? Tulis ini. Yakni ising yang disembunyi oleh tunjuk kinyo dan dilalahnya. Itu makna al-mudmaru. Apa ising dhamir? Ni dikatakan ising makrifah. Apa ising makrifah? Yakni ising dhamir. Apa dhamir? Makna disembunyikan tunjuk ki dan dilalahnya. Dilalah bagi ising. Tengok molek. Tu gapo dia ising mudmar? Ta'rif dia. Wa huwa. Yang negara weh. Wa huwa, dan ia al-mudmar. Ni nak mentarikh si dhamir. Madalla, ialah barang. Dalla, yang tunjukilah ia barang. Ala mutakallimin, ising yang tunjuk di atas seorang yang berkata. Mutakallim, tunjuk atas mutakallim, yakni tunjuk di atas seorang berkata. Baiklah. Ising dhamir ada satu ketika tunjuk di atas mutakallim, yakni tunjuk di atas seorang berkata dan bercakap. Au mukhatabin, ataupun ising yang tunjuk di khitab. Mana khitab pada seorang? Anta engkau, ya Zaidu. Anta ya Harith, Naim. Hei yang tidur. Boleh tak? Boleh tak? Tu panggil ising khitab kepada musazilan. Anta, klik mana? Klik ni ke klik ni? Klik mana? Engkau mana? Klik mana? Sebuah atas, klik ni ke klik ni? Klik ni. Anta, engkau tu ya Harith, ya Naim, wahai tidur. Ada. Naing makna apa? Tidur lah. Lepas tu ya Allah. Ya akil hei seorang yang makan. Dia makan. Amar. Ya tak? Naing. Dengar.
Au mukhatabin ataupun tunjuk di atas mukhatab, di atas seorang jadi khitab. Zaidi, negara Zaidi. Au ghaibin ataupun di atas seorang yang ghaib, yang terhilang di hadapan kita, tak ada di hadapan kita. Huwa, ia seorang. Ia seorang ni. Dah. Masying berjalan, ia seorang Zaid. Huwa, ia seorang. Siapa dia? Kalau kita tak tahu, nak tak boleh. Dah. Nahu ana. Ana ni orang panggil ising dhamir. Lagi pula dhamir lil mutakallimi. Ana. Apa itu? Ana. Dia mau tak tahu tu ana. Kita tunjuk klik ni. Ana, kita, aku ni. Ana, mutakallim. Aku ni orang yang bercakap. Ana syaribun. Aku ni makan. Ana apa? Akilun. Aku ni makan. Ana masyin. Aku ni berjalan. Ana zahibun. Aku pergi. Ana apa? Ana mungtalikun. Aku ni pergi. Ana apa? Ana saat ni tu qaidun menuntung lagi akan kereta. Masalah? Qaid, orang bawa kereta. Klik ni, sebut ana, dia kena klik kau ni. Sebut tak anta, klik kau tu, dia pergi kau tu. Dia tak main kau ni, dia pergi kau tu. Pergi kau demo, pergi kepada Rumi kau, pergi kepada Ilham Pome Wahinera tu ke, ataupun pergi kepada Zaidi kau, ataupun pergi kepada Hakim Tain ke. Kau nak pergi? Lah nera pula lah. Oh, wallah ni janguk lah, tak ada gamuk janguk. Deh. Wa huwa dan ia wa anta tulil mukhatabi maki mukhatab wa huwa dan huwa ini lil ghaibi bagi ghaib. Nah, bagi seorang yang terghaib sekatu dulu. Baca surah sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaf'alanahu istaqama yastaqimu istiqamatan. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Hal kada istaqama yastaqimu istiqamatan ini hal kauniha, hal keadaannya, kainatan adalah ia. Hal tak apa tu, ataupun nak pakai khabar mubtada mahzuf tak apakah tu. Wazalika dan bermula demikian itu lafaz istaqama yastaqimu istiqamatan kainun adalah ia, ka ajaba seperti ajabah. Yaju ajaba seperti ajaba. Yujibu istaqama yastaqimu. Ajaba, nah, seperti ajaba. Yujibu ijabatan, bi ainiha dengan ainnya diri bagi ajaba. Supaya ni soalan tanya ai fil i'lali wa ida la fil wazni wazn tak serupa tau. Istaqama ba istif'al, orang panggil tambah 3 haraf ataupun ajaba tambah 1 haraf, sulasi mazid 1 haraf, tapi serupa tu dengan ajaba pada pihak i'lal, yakni pada pihak berubah. Tengok nah asal ke mana? Istaqama, tengok istaqama. Istaqama, tengok. Tengok. Asalnya asa. Istaqwama. Tengok. Istaqama asal istaqwama. Supaya juga ajaba. Ajaba asal weh. Asalnya ajwaba. Tengok molek. Ni. Sebab apa boleh kata istaqama yastaqimu istiqamatan supaya dengan ajaba. Ajaba serupa dengan istaqama, istaqama serupa dengan ajaba, yakni fil i'lal pada pihak berubah. Tengok. Istaqama asalnya istaqwama. Yastaqimu asal yastaqwimu. Istiqamatan asal dia istiqwaman. Serupa juga. Ajaba asal dia ajwaba. Yujibu asal yujibu. Ijabatan saja ijagawa. Jawaban. Supa dah i'lan di antara istaqamah dengan ajaba. Istaqamah dengan ajaba i'lan sama weh, tukarkan akan waw jadi alif. Supa dah. Supaya istaqamah saja istaqwama. Ajaba saja ajwaba, tukar waw jadi alif di ajaba. Hak ni tukar waw di alif jadi istaqamah. Supa dah tengok. Dah. Bi ainiha, dirinya di ajaba dah. Supa dengan ajaba betul-betul. Tengok. Wa nahwu istahwaza wastaswaba wastajwaba wastanwaqal jamalu minasyawadhi tambihan alal asli. Tengok. Wa nahwu istahwaza. Istahwaza ni makna lari cepat. Uta lari cepat, lari derah tu panggil istahwaza. Tengok Aiman. Wastahwaza nahwu istahwaza wastaswaba wastajwaba wastanwaqal jamalu. Nah. Minasyawadhi halan kauniha, hal keadaan kelima istahwaza wastaswaba wastajwaba wastanwaqal jamalu ni minasyawadhi
daripada kelimah-kelimah yang menyalahi ghalib, yang menyalahi pada cakap Arab ataupun kelimah yang jarang-jarang berlaku. Asalnya kena kata istahwaza, kata istahadza. Hak banyak berlaku lagu tu, tapi kata istahwaza dengan jarang-jarang berlaku ataupun menyalahi ghalib daripada kelimah Arab. Nah, asalnya kata istahwaza, kata kena elak istahadza. Patut istaswaba, kena kata istasaba. Patut minasyawazi, dia daripada kelimah yang jarang-jarang berlaku menyalahi ghalib pada kelimah Arab. Kenapa boleh kata minasyawazi? Tengok. Tambihan alal asli, kerana nak wi kesedaran di atas asal. Asal bagi istahwaza asalnya hawiza. Maka hawiza tak ada kata hadza. Ya tak ada tukar sepa dululah. Aswada a'wara tak ada kata asada a'ara. Karena asal dia awira, awira. Lagi pula sawida, ya tak ada tertukar. Maka ikut asal dia wi kesedaran atas. Asal tak ada tertukar. Maka ni pun tak ada tertukar. Karena wi kesedaran di atas asal. Wa qala Abu Zaidin azal ba kulluhu yajuzu an yutakallama bihi alal asli. Tengok. Waqala Abu Zaidin, dan telah berkata oleh Abu Zaid, setengah daripada ulama sarah. Dia kata ana, hadzal babu kulluhu. Bermula ini bab sekalian ni daripada bab fi'il mu'tan ni. Hadzal bab yata ai babul istif'al. Ba istaf'ala yastafilu, tapi ada harah mu'ilat padanya. Kulluhu sekaliannya, sekalian babul istif'al. Tengok weh. Mimma dhihi, daripada fi'il madinya wa ghairi sanusi. Yajuzu an yutakallama, harus bosa dibercakap-cakap bihi ai bihazal bab, harus dibercakap-bercakap alal asli, di atas asal. Kata Abu Zaid, pada ini bab sekaliannya, bab istif'al ni boleh kita nak bercakap dengan asalnya. Tak ada kena tukar supaya istahwaza. Datang tawazza istaf'ala. Istaswaba. Datang tawazza istaf'ala. Dia kata harus pada ini bab semua ni harus kita bercakap di atas asalnya. Boleh nak kecek dengan asalnya dah. Kaza fis sahihi, seperti mana sabit pada Mukhtarus Sihah ataupun di dalam kitab bernama As-Sihahi, gitu lebih kurangnya. Sekat tu dulu. Wan fa'ala nahwun qada yang qada. Tu lihat ni pula. Nah, kamar dia kata wallahu a'lam, tagi pula.